Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan dasar kewangan ataupun kadang-kadang disebut sebagai monetary policy. Okey, kita teruskan. So, apakah yang dimaksudkan dengan dasar kewangan? Okey, dasar kewangan merupakan langkah kerajaan ataupun dasar kerajaan melalui Bank Pusat mengubah bekalan wang dan kadar bunga bagi mencapai matlamat ekonomi ataupun bagi mempengaruhi kegiatan ekonomi. Okey, di mana terdapat dua jenis dasar kewangan. Yang pertama adalah kuantitatif dan yang kedua adalah kualitatif. Okey, di mana kuantitatif, Bank Pusat mengawal bekalan wang dan kadar bunga dalam ekonomi secara langsung. Manakala kualitatif, Bank Pusat mengawal bekalan wang secara tidak langsung iaitu melalui pinjaman oleh bank perdagangan. Okey, di mana kuantitatif atau dasar wang kuantitatif ada 4. Yang pertama, operasi pasaran terbuka ataupun OPT. Yang kedua, kadar bank atau kadar diskaun. Yang ketiga, nisbah rizab berkanun dan rizab tunai minimum. Dan yang keempat adalah pendanaan semula. Okey, manakala bagi kualitatif, kita ada 2. Yang pertama adalah kawalan kredit terpilih. Dan yang kedua adalah pujukan moral. Okey, manakala kawalan kredit terpilih, kita ada 5. Yang pertama adalah syarat margin. Yang kedua, kredit ansuran. Yang ketiga, kawalan ke atas gadai janji. Yang keempat, arahan khas. Dan yang kelima adalah dasar kadar bunga. Okey, mari kita tengok dengan lebih terinci bagi setiap satu, sama ada kuantitatif ataupun kualitatif. Okey, yang pertama, kuantitatif. Okey, yang pertama tadi bagi kuantitatif adalah operasi pasaran terbuka. Okey, operasi pasaran terbuka adalah satu operasi atau aktiviti penjualan dan pembelian surat jaminan kerajaan dan bil-bil perbenaran oleh Bank Pusat kepada bank perdagangan dan orang ramai. Okey, tujuannya bagi mempengaruhi rizab bank, penawaran wang ataupun bekalan wang dan kredit ataupun keupayaan pencairan kredit dalam ekonomi. Jadi kita akan tengok dalam dua situasi, semasa inflasi dan juga semasa deflasi. Apa yang akan Bank Pusat lakukan? Okey, semasa inflasi bagi OPT adalah Bank Pusat akan menjual surat jaminan dan bil perbendaraan kerajaan, di mana dia akan menyebabkan penciptaan kredit akan berkurang, seterusnya bekalan wang akan berkurangan, kadar bunga akan meningkat. Jadi kadar bunga meningkat akan menyebabkan pelaburan akan turun. Seterusnya dia akan mempengaruhi perbelanjaan agregat juga akan turun. Juga permintaan ringgit akan turun dan seterusnya harga umum akan turun. Manakala semasa deflasi, sebaliknya adalah Bank Pusat atau kerajaan akan beli surat jaminan kerajaan dan bil perbendaraan tersebut, di mana bekalan wang akan bertambah. Jadi jumlah kredit ataupun keupayaan bank perdagangan mencari kredit akan meningkat. Kadar bunga akan turun, pelaburan naik, perbelanjaan ringgit juga akan naik. Seterusnya permintaan ringgit akan naik, pendapatan negara akan meningkat, guna tenaga akan bertambah. Ini juga akan menunjukkan bahawa pengangguran berkurangan. Okey, ini adalah untuk yang pertama, OPT. Yang kedua, kadar bank ataupun kadar diskaun.
di mana kadar bank atau kadar diskaun adalah kadar bank atau kadar bunga minimum yang dikenakan oleh bank negara kepada bank perdagangan terhadap pinjaman yang dilakukan. Maksudnya ia merujuk kepada kadar bunga di antara bank pusat dengan bank perdagangan. Jadi perubahan kadar bank akan menyebabkan perubahan ke atas kadar bunga pinjaman pelanggan yang perlu dibayar oleh pelanggan kepada bank perdagangan. Kesannya perubahan kepada jumlah wang dalam ekonomi. Semasa inflasi dan juga deflasi, apakah yang boleh dilakukan melalui kadar bank atau kadar diskaun? Iaitu semasa inflasi, bank pusat akan menaikkan kadar bank atau kadar diskaun, iaitu Bank Negara Malaysia atau bank pusat boleh menaikkan kadar bank, iaitu pinjaman oleh bank perdagangan akan berkurangan, seterusnya jumlah kredit akan berkurangan, seterusnya bekalan wang akan jatuh, permintaan ringgit juga akan turun dan tingkat harga umum akan jatuh ataupun turun. Manakala semasa deflasi, dan sebaliknya kita akan menurunkan kadar bank atau kadar diskaun. Di mana apabila bank negara atau bank pusat menurunkan kadar bank, pinjaman bank perdagangan bertambah, jumlah kredit akan meningkat, bekalan wang bertambah, permintaan ringgit akan naik, pendapatan negara akan naik, guna tenaga akan meningkat dan seterusnya pengangguran akan turun. Seterusnya adalah nisbah rizab berkanun dan rizab tunai minimum. Nisbah rizab berkanun adalah peratusan atau peratus rizab yang wajib disimpan oleh bank perdagangan di bank pusat. Peratusan daripada depot semasa yang wajib disimpan oleh bank perdagangan di bank pusat. Manakala nisbah rizab tunai adalah peratus rizab tunai yang wajib disimpan oleh bank perdagangan di bank itu sendiri atau di bank pusat atau bank perdagangan lain. Semasa inflasi ataupun semasa deflasi, apa yang akan dilakukan? Di mana bank pusat akan menaikkan nisbah rizab. Di mana apabila nisbah rizab dinaikkan, maka lebihan rizab ataupun pinjaman bank perdagangan akan berkurang. Seterusnya penciptaan kredit akan berkurang, penawaran wang berkurang, permintaan ringgit juga akan berkurang dan akhirnya tingkat harga umum atau tingkat harga umum akan turun. Manakala semasa deflasi akan turunkan nisbah rizab, di mana pinjaman akan meningkat atau lebihan rizab atau pinjaman akan meningkat. Jadi penciptaan kredit akan meningkat, penawaran wang akan meningkat, permintaan ringgit juga akan meningkat, pendapatan negara meningkat, guna tenaga meningkat. So itu juga akan menunjukkan pengangguran turun. Dan yang keempat, pendanaan semula, iaitu proses menukar tempoh matang tanggungan suatu jangka masa kepada suatu tempoh yang lain. Semasa inflasi ataupun semasa deflasi. Jadi semasa inflasi, bank pusat boleh memanjangkan tempoh matang tanggungan. Maksudnya sekiranya tanggungan tersebut sudah hampir mencapai tempoh matang, jadi dia tambahkan atau kita panjangkan tempoh matang. Dan sekiranya nak keluarkan yang baru, maka lebihkan kepada penjualan surat jaminan kerajaan yang bersifat jangka panjang. Contoh, tempoh matang bon kerajaan dipanjangkan dari 5 tahun kepada 10 tahun. Maksudnya pada waktu itu berlaku inflasi. Jadi sekiranya dah sampai tempoh matang, maka surat jaminan tadi akan dijual. Maka bila dijual, maksudnya dijual kepada yang dah beli sebelum ni, maka duit yang berada dalam pasaran akan bertambah. Jadi ini tak baik untuk ekonomi, kerana akan ketika inflasi, duit makin bertambah dalam pasaran. Jadi untuk elak daripada duit tu semakin banyak dalam pasaran,
maka kita panjangkan tempoh matang supaya tidak berlaku pertambahan dalam pasaran, berlaku pertambahan wang dalam pasaran yang dipegang oleh orang ramai ataupun bank perdagangan. Kesannya kecairan berkurang, keupayaan penjaga kredit akan turun, penawaran wang akan jatuh, jadi permintaan target juga akan jatuh, serta tingkat harga umum akan turun. Okey, selesai untuk kuantitatif. Oh, ada satu lagi, deflasi, lawan dia. Sebaliknya lah, kita pendekkan tempoh mata tanggungan. Okey, kita teruskan dengan kualitatif. Tadi kuantitatif, sekarang adalah kualitatif. Okey, ada dua. Satu, kawalan kredit terpilih, dan yang kedua, penjagaan moral. Yang pertama dulu, syarat margin. So, apa dia syarat margin? Iaitu kawal aktiviti spekulasi jual beli saham di pasaran. Iaitu menentukan jumlah pinjaman yang boleh dibuat untuk membeli saham. Jadi syarat margin ni adalah untuk mengawal pinjaman untuk aktiviti spekulasi, iaitu jual beli saham di pasaran. Okey, jadi semasa inflasi, apa yang akan dilakukan, dan semasa deflasi, apa yang perlu dilakukan. Okey, semasa inflasi, naikkan syarat margin. Okey, dan sebaliknya semasa deflasi, turunkan syarat margin. Okey, contohnya, syarat margin dikenakan oleh Bank Pusat ialah 70%. Bermakna ahli spekulasi perlu menggunakan wang sendiri sebanyak 70%, dan bakinya 30% boleh dipinjam dari institusi kewangan. Jadi berdasarkan contoh ni adalah sama ada banyak guna duit sendiri ataupun kita banyak dapat pinjam daripada bank lah bagi tujuan spekulasi tersebut. Okey, yang kedua, kredit angsuran. Okey, selalu kita sebut angsuran angsuran. Tujuannya menggalakkan atau mengurangkan perbelanjaan orang ramai membeli barang-barang tahan lama. Okay, apa contoh barang tahan lama? Beli perabot, beli TV, barang-barang yang tahan lama. Jadi beza antara yang pertama dan kedua ni, kalau yang pertama tadi adalah untuk pinjaman untuk tujuan spekulasi. Ini pula tujuan untuk beli barang tahan lama. Jadi dia melibatkan bayaran pendahuluan, pinjaman dan juga jangka masa pembayaran balik. Okey, jadi semasa inflasi, apa yang boleh dilakukan? Naikkan bayaran muka, tinggikan bayaran muka, dan pendekkan tempoh bayaran balik. Ini supaya wang yang berada pada orang ramai akan berkurang. Semasa deflasi, sebaliknya, turunkan bayaran muka dan panjangkan tempoh bayaran balik. Ini supaya wang yang ada pada orang ramai banyak dan boleh juga digunakan untuk tujuan-tujuan yang lain. Contoh harga rumah RM1,000. Jika Bank Pusat menetapkan bayaran pendahuluan 10%, maka pembeli perlu membayar RM10,000 dan bakinya diperolehi dari pinjaman bank perdagangan. Jadi kat situ dia ada melibatkan bayaran muka RM10,000. Jadi dalam keadaan ni tadi sama ada naikkan bayaran muka, pendekkan tempoh bayar balik, ataupun turunkan bayaran muka, panjangkan tempoh bayaran balik. Kalau rumah ni biasa dia 25 tahun, 30 tahun. Okey, kita teruskan dengan yang ketiga, kawalan ke atas gadai janji. Menetapkan syarat yang longgar ataupun syarat yang ketat atau longgar ke atas proses gadai janji pembelian harta tetap seperti rumah dan kereta. Jadi beza yang ketiga ni pula daripada yang pertama dan kedua. Yang ketiga ni, kawalan gadai janji ni adalah untuk membeli atau pinjaman bagi pembelian harta tetap seperti rumah dan kereta. Jadi memerlukan gadai janji yang tertentu untuk mendapatkan pinjaman. Biasa kita sebut gadai janji ni memerlukan cagaran penjamin. Jadi semasa inflasi dan deflasi, apa yang boleh dilakukan?
Semasa inflasi, kita ketatkan syarat pinjaman. Dan semasa deflasi, kita longgarkan syarat. Mudahkan orang untuk meminjam. Semasa inflasi, kita ketatkan syarat. Supaya orang kurang nak meminjam. Bila dia kurang minjam, masa duit yang ada dalam pasaran akan berkurang lah. Yang keempat, arahan khas. Bank Pusat beri arahan khas kepada bank perdagangan, beri keutamaan pinjaman kepada sektor tertentu. Contohnya seperti pertanian, IKS tu, industri kecil dan sederhana. Maksud ini, arahan khas Bank Pusat memberi arahan kepada bank perdagangan. Maka perlu diikuti oleh bank perdagangan lah arahan tersebut. Contohnya lah memberi pinjaman kepada sektor-sektor tertentu. Yang kelima adalah dasar kadar bunga. Dasar dia ada perkataan dasar tu merujuk kepada had maksimum ke atas kadar bunga yang ditawarkan oleh bank perdagangan. Had maksimum ke atas kadar bunga yang ditawarkan oleh bank perdagangan. Dan yang kedua, bagi kualitatif adalah pujukan moral. Pujuk. Jadi pujukan moral, Bank Pusat, BP adalah Bank Pusat menasihati ataupun menggalakkan isteri kewangan memberi sokongan terhadap dasar yang dijalankan oleh kerajaan. Beza dengan yang empat yang arahan khas, Bank Pusat memberi arahan. Yang ni pula Bank Pusat menasihati ataupun menggalakkan isteri kewangan supaya memberi sokongan terhadap dasar-dasar yang dijalankan oleh kerajaan, itu memberi pinjaman, mudahkan atau beri pinjaman kepada sektor-sektor tertentu bagi menyokong dasar-dasar kerajaan. Itu sahaja penerangan berkaitan dengan dasar kewangan daripada dua, iaitu dasar kewangan kuantitatif dan juga kualitatif. Sekian. Terima kasih.